Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara yang menyebabkan saya tertanya-tanya ayatul lisailin bila membaca Quran menghasilkan pertanyaan, ya, ataupun bahasa Imam Ar-Razi, al-mas'alatul ula fi hadhihi al-ayah masail. Tu masalah. So bila saya baca ayat Quran ini ada pelbagai masalah dalam kepala saya, dan sebagai pelajar ilmu munasabah dan penulis buku khazanah ilmu munasabah, antara yang saya merenung panjang adalah ayat 38 surah Yusuf. Satu ucapan yang mana Yusuf alaihi salam melafazkan dari dalam penjara ketika berdakwah kepada dua orang banduan yang sepenjara dengannya, di mana beliau telah memperkenalkan millah, beliau telah memperkenalkan Islam dengan cara yang sangat bijaksana, dengan cara indirectly. Antaranya adalah menyatakan kebanggaannya berasal daripada keluarga, iaitulah wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Saya mengikut millah, agama dan cara hidup yang telah ditinggalkan oleh ayah-ayah saya, iaitulah Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Masalah ataupun persoalan yang bermain dalam fikiran saya bila lalu ayat ini adalah, mengapa Yaqub alaihi salam, kenapa Yusuf alaihi salam mendahulukan Ibrahim dan mengkemudiankan ayahnya sendiri Yaqub? Mendahulukan Ibrahim, mengkemudiankan Ishaq dan Yaqub. Kalau saya memperkenalkan diri Sya'ari bin Abdul Rahman bin Yusuf, takkan saya kata saya Sya'ari bin Yusuf kemudian saya sebut Abdul Rahman, tak kena. Jadi kalau ikut kad pengenalan tak kena, kalau ikut genealogi tak kena. Jadi di sini kita berfikir dan kita selak beberapa tafsir-tafsir yang banyak mengungkap rahsia ilmu munasabah ini. Subhanallah, ada pelbagai pencerahan dan penjelasan di sebalik isu ini. Isu kenapa Yusuf alaihi salam mendahulukan Ibrahim dan mengkemudiankan ayahnya sendiri Yaqub dan Ishaq. Kenapa tidak ikut kronologi? So kalau kita faham yang ni, kita akan faham banyak benda dalam Quran. Kenapa kisah tak ikut kronologi? Kenapa satu surah nama surah Hud tak ada dihimpunkan kisah Nabi Hud bertaburan? Kenapa susunan nama anbiya dalam beberapa ayat tak ikut kronologi? Kenapa susunan kisah para anbiya dalam satu surah tidak ikut kronologi? Kenapa Quran tak ikut kronologi, Makki dahulu baru Madani? Kalau kita faham ilmu ini, kita akan yakinlah Quran ada sebab disusun surah begitu, disusun ayat begitu, disusun kalimah begitu. Ibrahim didahulukan. Antara pencerahannya adalah, pertama, ia adalah ungkapan anak kepada ia adalah ungkapan anak mengungkap semula ungkapan ayah. Ini menunjukkan Yusuf sangat ingat apa yang ayahnya pernah ingatkan. Yusuf barangkali baru ingat atau teringat bahawasanya keberadaannya dalam penjara adalah siri proses Allah Ta'ala nak menjelaskan apa yang sudah pernah dipesan oleh ayahnya dahulu. Kerana ayahnya dahulu sudah menyebut tentang Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Ya, tuan-tuan boleh perhatikan di mana di awal-awal ketika usianya dahulu kanak-kanak bermimpi di Palestin dahulu, ayahnya pernah berkata, wa kadzalika yajtabika rabbuk wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith wa yutimmu ni'matahu 'alaik wa 'ala ali Yaqub. Kemudian perhatikan, kama atammaha 'ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq. Subhanallah. Jadi Yaqub sendiri sudah memperkenalkan kepada Yusuf, ya, bahawasanya agama kita, agama Ali Yaqub yang akan disempurnakan ini adalah agama ayah kita. Siapa ayah Yaqub? Kenapa tidak disebut Ishaq dahulu? Kenapa Yaqub alaihi salam mention Ibrahim dulu? Jadi kerana ayah kata begitu, anak pun kata begitu. Kerana ini juga menunjukkan sisi keberkesanan parenting, di mana pesan ayah akhirnya diingat oleh anak. Betapa besarnya pesan ayah kepada anak. Seorang ayah barangkali tidak menjangkakan anak akan ungkap balik benda ni.
benarnya apa yang dia kata selepas puluhan tahun. Tapi akhirnya barakah pesan seorang ayah, wasiat seorang ayah, barakah pesan seorang ayah, maka anak ungkapkan balik betapa benarnya apa ayah kata. Walaupun ayah tidak berada di penjara, ayah tidak melihat apa yang saya kata, bahawasanya saya berbangga dengan agama ini sebagaimana ayah berbangga dengan agama ini, kerana agama ini adalah agama yang ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam. Satu. Yang kedua, hikmah Ibrahim didahulukan dan selainnya dikemudiankan adalah kerana Ibrahim alaihissalam punya persamaan banyak dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ini disebutkan oleh Ustaz Noman dalam lecture beliau. Kerana Ibrahim ini berdakwah di usia muda, sama dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Walaupun Nabi Ibrahim kita nampak jelas isyarat daripada Quran, sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, suratul Anbiya, baginda berdakwah pada usia muda. Dan Nabi Yusuf juga berdakwah pada usia muda, menjadi nabi pada usia muda. Walamma balagha asyuddahu ataina hukman wa ilma, yang ditafsirkan para ulama menjadi rasul, menjadi nabi dalam istana Al-Aziz, iaitu ketika baginda barangkali belasan tahun atau 20-25, wallahu alam. Dan persamaan seterusnya dengan Nabi Ibrahim adalah apa dia, tuan-tuan? Ini lebih penting. Berdakwah dalam keadaan jauh daripada ayah. Itu terjadi pada Nabi Ibrahim. Bahkan ayahnya Azar memerangi. Tak ada backup, tak ada talian hayat, tak ada kekuatan daripada ayah. Sama juga dengan Nabi Yusuf alaihissalam, jauh ia berpisah daripada ayahnya. Maka kerana kisah ada banyak matching, maka Ibrahim didahulukan mengatasi Ishak dan Yaqub. Yang ketiga, Ibrahim, nama Nabi Ibrahim disebut oleh Yusuf di Mesir dalam penjara. Lalu dia mengingatkan kita dan ahlul kitab yang membaca surah Yusuf, yang dibacakan surah Yusuf, yang barangkali mendengar surah Yusuf walaupun surah ini turun di Makkah. Apa kaitan Ibrahim disebutkan di Mesir? Kerana apa? Kerana dalam hadis yang sahih, Ibrahim menemui Hajar ketika baginda membawa Sarah berdakwah di Mesir kerana perintah Allah. Dan baginda pulang dengan Hajar, dan daripada Hajar dari Mesir Al-Qibtiyah inilah Allah kurniakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada moyangnya Ismail. Jadi seolah-olah Ishak dan Yaqub yang disebutkan kemudian selepas Ibrahim itu semua adalah cerita-cerita tentang Bani Israel, nabi-nabi Bani Israel. Dan Ishak dan Yaqub tidak ada kaitan dengan bumi Mesir. Maaf, Ishak yang disebutkan tidak ada kaitan dengan bumi Mesir. Yaqub pun ada kaitan dengan bumi Mesir di kemudian hari. Tetapi ketika berada dalam penjara, Ibrahim ini menyebut Yusuf menyebut Ibrahim alaihissalam kerana seolah-olah mengingatkan kepada Yahudi ahlul kitab bahawasanya Ibrahim yang disebutkan oleh Yusuf di Mesir ini seharusnya mengingatkan kalian sebelum Yusuf ini telah datang Rasul ke bumi Mesir. Takkan kalian lupa? Ya, banduan berkenaan mungkin tak ingat dan tak tahu menahu, mereka rakyat biasa. Tetapi yang pasti sebelum Yusuf datang, sebelum Yusuf sudah ada Nabi Ibrahim alaihissalam datang. So boleh baca hadis yang sahih tentang kisah Sarah mahu diganggu oleh Raja Mesir waktu itu, yang mana akhirnya mengingatkan kita kepada kenabian Rasulullah. Ada hikmah daripada keturunan Ibrahim menerusi orang Mesir, iaitulah Hajar alaihassalam. So boleh nampak tuan-tuan hikmah, Ibrahim didahulukan, kerana adanya risalah Ibrahim kepada penduduk Mesir sebelum Yusuf alaihissalam datang, dan baginda bukan bawa benda baru. Yang keseterusnya hikmah Ibrahim didahulukan adalah kerana barangkali Yaqub alaihissalam lebih banyak membesarkan anaknya Yusuf di Palestin dengan kisah Nabi Ibrahim berbanding kisah dirinya sendiri. Seorang ayah, dia tidak perlu nak jadikan dia sebagai idola sangat. Nanti orang nampak kata macam belagak, macam merasakan diri tu bagus. Tetapi pada hakikatnya Nabi Yaqub, kalau cerita pasal Nabi Yaqub kepada anaknya itu sudah sebaik-baik cerita. Tetapi Yaqub punya tawaduk, beliau lebih banyak menceritakan Ibrahim alaihissalam. Dalam suratul Baqarah, wasiat Ibrahim kepada anaknya dan anak-anaknya itu cucunya Yaqub. Inilah Yaqub yang sama menyebut kepada Yusuf, dan Yusuf duplicate balik
apa yang diwasiatkan Ibrahim. Jadi inspirasi daripada Ibrahim, kisah Nabi Ibrahim itu alaihi salam adalah sebaik-baik kisah untuk menjadi kekuatan Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi kisah Nabi Ibrahim itu banyak memberikan kekuatan kepada Nabi Yusuf AS. Apatah lagi dalam kes dua banduan ini adalah kes yang membabitkan hidup mati. Satu orang hidup, satu orang mati kan. Pemilik yang bawa roti itu akan mati, yang mana pemerah anggur akan hidup. Siapa tokoh terbaik yang ada kaitan dengan kisah hidup mati? Maka Nabi Ibrahim. So dari sudut konteks, iaitulah situasi mana yang Nabi Yusuf sedang bercakap ni, maka dia kena dahulukan kisah Nabi Ibrahim. Sebab kisah Nabi Yaqub, kisah Nabi Ishaq tidak ada kaitan dengan hidup mati. Dan kita kena ingat, yang bawa roti tu ada kaitan dengan burung kan? Dan burung dalam Quran ada kaitan tak dengan Nabi Ibrahim? Ada kaitan dengan Nabi Ibrahim, suratul Baqarah. Burung yang dicincang lumat, diletak di atas gunung, lalu Nabi Ibrahim panggil, datang balik burung-burung berkenal, subhanallah. Maka Ibrahim didahulukan. Dan kisah Nabi Ibrahim penuh dengan kisah ada kata hidup mati. Kisah baginda pergi pada Namrud seorang diri, akhirnya Namrud tak boleh nak buat apa, dihumbat dalam api. Ibrahim hidup, logiknya patut mati rentung, meninggalkan anak dan isteri di padang pasir kering kontang. Tiba-tiba ada kehidupan air Zam-Zam dan mereka semua hidup, adanya peradaban, adanya kehidupan. Nak sembelih anak, tapi Allah Ta'ala yang menjadikan anak itu hidup, tidak akan mati. Yang dikorbankan adalah korban ya bidzibhim azim. Subhanallah. Didahulukan juga Ibrahim dan dikemudiankan Ishaq dan Yaqub. Selain daripada hikmah-hikmah berkenaan juga adalah cerita Ibrahim, kata Ustaz Nu'man ni, antara poin beliau adalah sebaik-baik cerita untuk menerangkan tentang Islam. Sebab cerita Nabi Ibrahim adalah cerita yang ada kaitan dengan 5 rukun Islam. Apa yang dilakukan oleh Yusuf AS adalah to introduce them about Islam, dan untuk menyebabkan mereka masuk Islam. Walau harasta bimu'minin, untuk mereka masuk Islam, pendekatan cerita sangat penting. Dan cerita Nabi Ibrahim antara cerita yang terbaik. Saya tak ada masa nak huraikan, tetapi ke semua rukun Islam, perkataan syahidin ada kaitan dengan Nabi Ibrahim dalam suratul An'am. Salat ada kaitan dengan Nabi Ibrahim dalam surah Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Perkataan zakat ada kaitan dengan Nabi Ismail yang diajar oleh Nabi Ibrahim dalam surah Maryam, iaitu kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah. Puasa ada kaitan dengan Nabi Ibrahim, doanya dalam suratul Baqarah, pengutusan seorang rasul dengan turunnya Alkitab, ya, iaitulah Rabbana wa ba'ath fihim rasulan. Haji apatah lagi ada kaitan dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi menerangkan tentang Ibrahim artinya anda sedang menerangkan tentang apakah ajaran Islam, subhanallah. Dan akhir sekali tuan-tuan, setakat saya duk baca-baca tafsir dan saya lakukan tadabbur sendiri, hikmah didahulukan nama Ibrahim dan dikemudiankan nama selain daripada Ibrahim alaihi salam, Allahumma salli ala Muhammad, adalah kerana apa dah lupa dah tadi. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Sebaik-baik cara untuk menerangkan Islam, sebab kisah dalam Quran memang menunjukkan unsur-unsur yes, suratul Hajj ayat terakhir. Yusuf alaihi salam sedang menunjukkan, ya, betapa dia bangga dengan agama ni. Bayangkan duduk penjara tuan-tuan, anda nak bagi ucapan anda bangga. Pertama sekali, bukan boleh mengubah keadaan pun kalau anda kata saya graduate universiti ni dalam penjara, saya anak datuk, anak datin, ya. Memberi ucapan membanggakan diri tidak membantu anda untuk keluar daripada penjara ataupun dapat tiket VVIP, apatah lagi penjara zaman dulu-dulu. Tetapi Yusuf memberikan ucapan menyatakan dia bangga dengan agama ni, dia bersyukur pada Allah. Dzalika fadlun, dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi walakin aktsaran nasi la yashkurun. Dan dia mengatakan dia bangga kerana dia berasal daripada agama keluarga ayahnya Ibrahim. Maknanya Yusuf menyatakan dia bangga dengan ayahnya yang meninggalkan agama ini, Ibrahim. Kita ni bila nak bangga dengan orang, kita bangga dengan apa? Tanya soalan tu je. Kita bangga dengan apa? Kita nak bagi tahu orang kita bangga dengan apa? Sepatutnya kita belajar daripada Yusuf yang menyatakan dia bangga dengan agama ni, menjadi nikmat besar Allah kepada dia.
Dan ayah di sinilah dalam surah yang terakhir, surah Al-Hajj, ayat terakhir. Satu-satunya ayat di mana Nabi Ibrahim diumumkan Allah, ayah kamu wahai kaum muslimin. Kamu tak bangga dengan ayah kamu? Tengok Yusuf alaihi salam. Yusuf bangga dengan ayahnya, dan ayah yang dimention dulu adalah Ibrahim. Kamu bagaimana? Kamu bangga dengan universiti, kamu bangga dengan bidang graduasi kamu, kamu bangga dengan harta kamu, kamu bangga dengan kecantikan kamu, kamu bangga dengan follower kamu. Yusuf berbangga dengan agama ni. Dia berbangga dengan Ibrahim alaihi salam. Kamu bagaimana? Millat abikum. Sedangkan agama ini adalah agama ayah kamu, dan kamu pergi ke Mekah untuk lebih dekat dengan ayah kamu, untuk lebih bangga dengan apa yang ditinggalkan oleh Ibrahim AS, yang menyebabkan wama ja'ala 'alaikum fid din min haraj yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kekuatan kisah Nabi Ibrahim menyebabkan musibah ni kita pandang ringan. Sebab kisah Nabi Ibrahim penuh dengan ibtila. Wa idh ibtala Ibrahim, lalu kamu jadi kuat. Inna ma'al usri yusra, kamu jadi gagah untuk menghadapi ujian. Jadi cerita Nabi Ibrahim benar memberikan motivasi dan kekuatan. Dan kamu tak bangga dengan agama ni, dengan tokoh Ibrahim AS? Jadi kita sebut ayah bila bangga. Kita sebut tak Ibrahim sebagai ayah kita? Subhanallah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.